Selamat pagi, kita bersama lagi tentunya di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa menemani saya untuk bercakap tentang isu ini di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Belanjawan 2023 berjimat untuk rakyat. Dan mungkin rata-rata ramai sudah pun mengetahui hari Jumaat nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan akan membentangkan Belanjawan 2023 di Parlimen ataupun di Dewan Rakyat. Dan sudah pastilah sebagai rakyat Malaysia seperti biasalah kita menunggu-nunggu sebenarnya apakah akan ada perkabaran-perkabaran gembira bila kita bercakap tentang Belanjawan 2023 ini. Dan kita juga difahamkan bahawa mungkin juga dalam belanjawan yang akan dibentangkan nanti ianya akan menyentuh tentang tiga isu utama, iaitu kos sara hidup, subsidi bersasar dan juga mengurangkan hutang negara. Itu yang dimaklumkan setakat ini. Tapi apapun, mungkin kita akan mendapat gambaran dan juga harapan yang lebih jelas sebenarnya daripada tetamu-tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama saya untuk bercakap tentang isu ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun siap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula ke program Ruang Bicara ini kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid yang merupakan seorang penganalisis ekonomi. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih banyak. Lama tu kita tak bersua. Ya, betul. Saya rasa setahun lebih tu ya. Dah lebih kurang kat setahun setengah 2 tahun ni. Wow. Ya. Tapi Datuk masih sihat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah, seadanya. Dan Datuk, kita juga ada seorang anak muda sebenarnya, kerana bila kita bercakap tentang Belanjawan 2023, sebenarnya anak muda juga menunggu-nunggu dengan penuh harapan dan mereka juga mengharapkan sesuatu yang mungkin menarik dan menggembirakan golongan anak muda. Jadi kita ingin juga nanti mendengar pandangan dan juga pendapat daripada tetamu kita yang berbahagia, Saudara Fauzi Fazil yang merupakan Exco di Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Jadi Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah, Datuk. InsyaAllah sihat. Baik ya. Kesihat. Alhamdulillah. Orang muda kena sihat lah. Baik, dan seperti biasa jugalah kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Seperti biasa jugalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baiklah, mungkin menarik jugalah kalau kita mulakan dulu dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria. Datuk, kalau kita bercakap tentang belanjawan, selalunya memanglah harapan rakyat begitu tinggi sekali. Mereka menunggu-nunggu sebenarnya apakah akan ada berita-berita yang menggembirakan mereka, melegakan mereka. Tetapi dari segi anticipation, dari segi pandangan Datuk sendirilah, apakah akan ada sesuatu yang mungkin menarik dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Terima kasih banyak. Saya rasa Belanjawan kali ini memang sangat dinanti-nantikan sebab dia akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang tokoh yang sangat kontroversial. Betul. Dan kita pun tahu sejarahnya, kita tak perlu ulang-ulangi lagi. Dan baru-baru ini juga dia telah mengemukakan konsep falsafah Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani. Jadi saya rasa masih lagi dibincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan Madani itu dan bagaimana ia diterjemahkan di dalam belanjawan ini. Dan pada umumnya kalau saya ataupun kita mengenali Yang Amat Berhormat ini, dia memang seorang yang berjiwa rakyat, orang perjuangan. Jadi dan kita lihat dalam konsep Madani pun kebanyakan tumpuannya lebih kepada memberi fokus kepada mereka yang mereka yang berada dalam berpendapatan rendah, mereka yang yang terjejas dengan keadaan kesejahteraannya,
Dan sebab itu tumpuannya kepada situ. Dan pada masa yang sama juga, saya rasa tumpuannya juga sebab kita telah, bagi segi ekonomi, kita telah jauh ketinggalan dalam persaingan ekonomi global. Jadi soal menyiapkan diri ekonomi ini kepada satu kemajuan yang deras, yang pantas, perlu diadakan juga. Kerana untuk menyediakan sebuah ekonomi yang boleh memberikan kebajikan menyeluruh kepada rakyat, tentu ekonomi itu sendiri mesti bersedia untuk memberikan kepada rakyat, iaitu dia ekonomi itu mesti ekonomi yang cergas, ekonomi yang boleh ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang pantas, yang berproduktiviti tinggi, yang saya katakan yang daya saingnya tinggi. Dan sebab saya katakan tadi, dalam banyak tahun yang kebelakangan ini kita tahu bahawa beberapa sasaran tentang negara berpendapatan tinggi sebagai negara maju, semuanya telah kita tidak dapat capai. Dan malah apa yang kita hadapi sekarang ni ialah terserlah tentang masalah kesejahteraan, isu rumah. Dan saya rasa masalah kesejahteraan isu rumah ini adalah masalah yang sangat mendesak. Jadi terangkum dalamnya ialah masalah kos sara hidup. Dan begitu juga saya katakan tadi, ada juga persoalan tentang productivity, kan? Kerana ekonomi itu mesti disediakan dengan goods and services, dengan pendapatan, barulah boleh berikan manfaat itu kepada rakyat. Satu persoalan sebelum saya dapatkan pandangan daripada Fauzi. Barangkali Datuk, kalau kita lihat kepada situasi ekonomi semasa lah, kita tahu bahawa kita sedang menghadapi satu keadaan yang begitu mencabar sebenarnya, dan semua negara di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dan untuk menyediakan satu belanjawan yang mungkin boleh memberi kelegaan kepada rakyat di semua peringkat bukanlah satu tugas yang mudah. Kita baru saja melepasi cabaran COVID-19 misalnya. Kita berada dalam era PKP pada satu ketika, hampir 2 tahun sebenarnya. Tetapi apakah Datuk melihat cabaran-cabaran ini mungkin juga akan memberi impak ataupun kesan dalam penyediaan belanjawan 2023 ini? Bila kita cakap soal belanjawan, dia adalah merupakan perancangan keuangan kerajaan bagi sesuatu tahun. Jadi kita sekarang bincangkan tentang belanjawan tahun 2023. Maknanya bagaimana tahun 2023 tahun ini kerajaan akan mendapatkan hasilnya, dan juga bagaimana kerajaan melakukan perbelanjaan. Jadi hasil dan perbelanjaan. Lepas tu daripada sini kita bandingkan, maka dapatlah sama ada surplus atau defisit. Dan kita dapati bahawa untuk beberapa tahun yang kebelakangan ini kita mengumpul defisit. Dan defisit ini semakin lama semakin melebar. Dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Dan tentu sekali defisit ini akhirnya mengakibatkan hutang negara. Dan ini pun merupakan satu cabaran yang besar tentang kerajaan menghadapi hutang negara yang besar. Dan hutang ini sesuatu, bila katakan hutang ialah sesuatu yang, kalau dalam Islam pun kata, sebelum kita melakukan satu perbelanjaan, kita mesti melangsaikan hutang tu dulu, kan? Jadi bermakna kalau hutang ini tidak dapat kita kawal, tidak dapat kita uruskan dengan baik, maka peruntukan untuk perbelanjaan, sama ada perbelanjaan mengurus atau perbelanjaan current expenditure, perbelanjaan ataupun development expenditure, jadi akan terjejas. Dan perbelanjaan ini sangat-sangat penting, yang boleh merancakkan ekonomi, yang melalui multiplier effect-nya boleh menyebabkan GDP pertumbuhan akan menjadi lebih pantas. Tetapi kalau kita dah memperuntukkan
memperuntukkan sebahagian besar daripada hasil kerajaan itu kepada membayar hutang. Jadi tinggal yang sikit saja untuk kita menggunakan untuk perbelanjaan yang produktif. Membayar hutang bukan satu perbelanjaan yang produktif, kerana dia merupakan transfer payment. Baik hutang yang dibayar itu sama ada interest repayment ataupun bayaran balik pokoknya sekalipun, itu dianggap sebagai transfer payment. Dan kita akan mempunyai peruntukan yang semakin kecil untuk berbelanja bagi perkara yang produktif itu. Jadi saya fikir tadi Sarkawi tanya tentang bagaimana cabaran itu. Inilah saya katakan, bagaimana keadaan kewangan fiskal yang defisit yang kita kumpulkan beberapa tahun berdefisit. Lepas itu terangkum juga di dalamnya ialah masalah domestik dan masalah global yang kita hadapi. Jadi bagaimana dengan keadaan kekangan yang demikian, bajet ini atau pembelanjawan ini yang akan dapat memberikan manfaat kepada sasarannya. Okey, kita juga nak dengar sebenarnya pandangan dan juga pendapat daripada anak muda, kerana saya percaya anak muda juga mempunyai harapan yang cukup tinggi sebenarnya kepada bajet yang akan dibentangkan nanti. Tapi mungkin kita boleh dapatkan pandangan Fauzi, apa yang diinginkan oleh anak muda sebenarnya melalui pembentangan bajet kali ini. Terima kasih Datuk atas jemputan ini. Kita kalau ikutkan di kali pertama lah kita dapat satu Perdana Menteri yang orang kata daripada background pertubuhan belia. Kerana Datuk Perdana Menteri kita ni pernah menjadi Presiden MBM tahun 70-an. So kalau kita tengok sekarang, beliau juga memegang portfolio sebagai Menteri Kewangan. Pasti ada bezanya. Tengku Zafrul sebelum ini sebagai Menteri Kewangan, background beliau dalam dunia korporat, perbankan dan sebagainya. So sentuhannya agak mungkin pro kepada bidang perbankan. Dan kalau kita tak tahu macam mana dengan Perdana Menteri yang baru ni, tapi kita mengharapkan background beliau sebagai aktivis ABIM sebelum ini dan juga aktivis pertubuhan belia, aktivis mahasiswa, boleh diterjemahkan dalam orang kata belanjawan 2023 ini. Dan kita harapan tinggi, tapi saya rasa kita have to be realistic lah. Sebab kita faham Tengku Zafrul kalau tahun 2022 masih nak buat bajet 2023 tu, beliau ada lebih kurang 6 bulan, saya difahamkan 6 bulan untuk dia buat jelajah bajet 2023. So dia pergi jumpa dengan pelbagai kumpulan, termasuk dengan belia. Kita duduk bincang, kemudian Tengku Zafrul turun ke semua negeri, even negeri pembangkang atau kerajaan dapatkan pandangan. Tapi Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri sekarang mempunyai masa yang sangat-sangat terhad. Dia menang tahun lebih kurang bulan 12, kemudian nak kena tua negara-negara rakan serantau dan sebagainya, dan dia nak kena buat bajet ni. So kita faham dia tak ada masa yang cukup untuk nak pergi deep, terutama nak tengok kepada isu-isu pembangunan belia ni. So kita pun difahamkan beliau punya pegangan sekarang adalah berjimat cermat. Kita nak mengharapnya kalau Menteri Kabinet pun retreatnya di Sri Perdana, maksudnya sangat-sangat berjimat cermat. So kita faham. Cuma kalau tadi Datuk Sarkawi mengatakan harapan, saya rasa baru-baru ni dalam bulan lepas kita dah ada Majlis Perundingan Belia Negara. Ada beberapa lah perkara yang dibawa, tapi dua benda yang saya rasa saya kena highlightkan dalam wacana malam ini. Yang diharapkan kalau boleh orang kata bajet 2023 kali ini menumpukan kepada isu talian internet yang lebih baik lah, 5G peningkatannya. Sebab kalau kita ikutkan sekarang ni, bukan kita nak berkata pada isu perubahan 5G kepada 4G kepada 5G, tapi isu liputan internet itu pun masih ada masalah di beberapa kawasan, terutama di Borneo dan mungkin Pantai Timur dan sebagainya. So saya harap benda itu diberi perhatian, kerana sekarang ni kita dah tak boleh patah balik pasca PKP, pasca pandemik ni. Kita dah kita dah terbiasa dengan meeting online, kelas online dan sebagainya. Dah jadi kita dah tak boleh nak berpatah balik pada dunia fizikal tu. Kalau dulu dia jadi pelik, tapi sekarang benda tu dah jadi kebiasaan ya. Kalau kita tengok bernama pun kadang-kadang panggil dia punya orang kata panel secara online. So kita dah orang kata fizikal dia dah no way back. So kita mengharapkan 5G tu diperkasakan, kerana kita difahamkan kalau ikut kajian daripada Ernst & Young tahun lepas pun, konsultan ya, mengatakan kalau kata 5G ni ditingkatkan, KDNK kita di negara kita boleh tingkat 5% satu ya, kalau saya difahamkan 5% ditingkatkan menjelang 2030 melalui 5G saja. Kemudian mampu mewujudkan 148,000
peluang pekerjaan baru. So maksudnya kalau kepada golongan macam belia macam kami ni, peluang-peluang pekerjaan baru dalam berdasarkan internet saja tu dah dapat diwujudkan, saya rasa dapat menyelesaikan banyak perkara. So perkara kedua yang kita harapkan adalah berkenaan dengan literasi politik. Ini dibincangkan memang panjang lebar oleh golongan belia sebab kita risau. Orang kata polarisasi politik ini kalau terlampau tajam, dan kalau isu yang dimainkan isu Unji 18, isu kebebasan demokrasi maksudnya awak kena geng kami, awak tak boleh kita kalau tak ada kebebasan itu, dan juga tentang ekstremisme politik. Kalau kita tidak dibendung, kalau tak ada penumpuan khas dalam bajet ini terhadap isu literasi politik ini, kita risau dalam tempoh 5 tahun ini bagaimana golongan belia itu sendiri. Okey, bila kita bercakap tentang bajet 2023 ni Cok ya, macam saya sebut tadi lah, antara tumpuan Datuk pun sebut juga ialah tentang kos sara hidup, dan ianya merupakan salah satu aspek yang cukup penting, dan pastinya saya percaya Ahmad Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan akan mengenengahkan perkara ini dalam pembentangan bajet nanti. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa ini juga bukan merupakan satu perkara yang mudah sebenarnya tu ya, melihat kepada situasi yang sedia ada sekarang ini, terutamanya bila kita bercakap tentang aspek ekonomi itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang perkara ini? Kos hari hidup ni adalah masalah contemporary kepada semua ekonomi, baik ekonomi seperti Malaysia ataupun ekonomi maju pun mengalami masalah kos hari hidup. Pertama, saya nak betulkan dulu bahawa kos hari hidup, selalu orang mengatakan kos hari hidup di Malaysia ini tinggi, tapi sebenarnya tidak. Kita merasa kos hari hidup di sini tinggi kerana pendapatan kita rendah. Jadi bermakna bila saya beberapa kali juga pergi ke Singapura, negara-negara lain, saya dapati bahawa perbelanjaan di transport di Malaysia ni dan perbelanjaan makanan, minuman yang di luar tu, di restoran sangat-sangat murah, sangat-sangat rendah. Jadi bermakna kalau katakan saya ni boleh mendapat pendapatan dalam Sing dollars ke dalam Australian dollars, American dollars dan maknanya mereka yang berada di sana tu bila datang ke Malaysia ni adalah satu syurga. Satu syurga. Sangat-sangat murah, sangat-sangat baik, dan servicesnya adalah world standard, world class. Tengok kita punya MRT, kita punya LRT, kita punya perkhidmatan-perkhidmatan lain adalah world class, tetapi dengan keadaan yang murah. Mengapa jadi begitu? Sebabnya banyak subsidi. Kerajaan membelanjakan banyak wang untuk memastikan bahawa perkhidmatan-perkhidmatan itu perkhidmatan yang world class, tetapi dibayar dengan harga yang rendah supaya rakyat dapat menikmatinya. First class services dibayar dengan harga rendah, tetapi kerajaan yang menanggung subsidinya itu. Jadi saya lihat apabila kita nak bercakap soal kos sara hidup di Malaysia ini, saya lebih sukalah untuk menyatakan bagi menyelesaikan masalah ini ialah masalah tentang pendapatan isi rumah. Tetapi di dalam belanjawan ini, tentu sekali tentang kos sara hidup ini adalah satu perkara yang sangat mendesak. Sebabnya apabila bukan B40, M40 kan pun dah terjejas sama. Saya rasa kalau kita lihat dari segi pendapatan isi rumah purata, saya rasa lebih kurang mungkin 65-70% daripada pendapatan isi rumah kita lebih rendah daripada pendapatan wajar. Pendapatan wajar ni adalah pendapatan jumlah perbelanjaan wajar untuk memperolehi satu standard hidup yang wajar di Malaysia ini. Jadi kalau kita tidak boleh berbelanja secara wajar, jadi itu bermasalah. Jadi saya kata tadi lebih kurang 65-70% daripada, saya rasa lah, daripada pendapatan isi rumah di Malaysia ini tidak dapat mencapai pendapatan wajar. Jadi
bermakna memang bermasalah itu di sini. Maka apa yang kerajaan patut buat pada bajet belanjawan seperti ini keadaan mendesak, maka ia terpaksalah memberikan tumpuan kepada masalah kos sara hidup ini, tentang kos sara hidup. Bagaimana caranya untuk kos sara hidup ini, bagaimana nak memberikan pendapatan tambahan kepada isi rumah ini. Tetapi bila kita menyentuh tentang kos sara hidup ini, dia bukan soal jangka pendek sahaja. Sebenarnya dia adalah masalah struktur. Jadi bermakna beyond belanjawan 2023 ini, kerajaan saya rasa pun sudah menyedari hal ini, akan mesti melakukan apa yang dipanggil sebagai pembaharuan struktur. Dan ini perkara ini telah disebut berulang-ulang kali oleh Perdana Menteri yang lepas, kan. Tetapi pelaksanaan perubahan pembaharuan struktur ataupun dipanggil structural reform tu adalah sesuatu langkah yang tidak popular. Jadi kita boleh sebut kita nak lakukan pembaharuan, tetapi apabila kita lakukan politically kita menjadi tidak popular. Jadi itu yang menyebabkan beberapa kali saya dapati bahawa perkara demikian tidak berlaku. Dan kita nak lihatlah bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kali ini, dia pun dah committed untuk melakukan itu, dapat melakukan perubahan struktur ini. Okey, kita akan sambung lagi Datuk dan juga Fauzi ya. Tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan jangan lupa seperti yang saya sebut di awal-awal tadi, kita menyediakan 2 talian sebenarnya untuk membolehkan anda juga berkongsi pandangan dan juga pendapat tentang isu belanjawan 2023 ini. Jadi jangan lupa 0326979767 dan juga 0326979768 adalah 2 talian yang kami peruntukkan kepada anda untuk memanggil kami di Ruang Bicara. Kita lihat dulu kembali semula sebentar lagi Ruang Bicara, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang belanjawan 2023 berjimat untuk rakyat. Oh ya, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, Dr. Muzaffar Bangkali dari Ceras sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Muzaffar sehat tak? Sehat, rindu saya. Jangan risau, saya ada di sini. Itulah dia. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dr. Muzaffar daripada Kuala Lumpur. Ya. Ya. Isu belanjawan ya. Ya. So repeat lagi belanjawan kita ya. Ya, betul. Saya dah cakap dah pun tahun lepas kat you. Betul. You tak percaya kan? Okeylah, apa-apa isu jimat cermat ya. Ya. Ya baguslah jimat cermat ni. Tapi saya nak komen tadi ada ahli panel cakap tu mengenai world class facility Malaysia saya nak menafikan sikit benda tu. Okey. Okay, tak ada. Facility tu memang world class, tapi dia punya maintenance dia, ya Allah, tak tahulah. Saya sarankan dia naik LRT lah. Saya hari-hari bukan sekali ambil gambar tu je. Hari-hari boleh faham apa maksud world class facility tu. Okey. Okey, saya pun baru balik daripada luar negara ni. So saya boleh buat perbandingan lah. Negara saya pergi tu tak ada bangunan tinggi pun. Tapi dia punya servis memang menakjubkan lah Syarkawi. Okey. Dia punya public transportation world class. Yeah. Okay, dia connect semua tempat. Dia punya internet service free. Mana-mana pun senang nak dapat. Okey. So jimat cermat ya. So jimat cermat ni kan dia start daripada atas tu Syarkawi. Dia pemimpin tu dia kena lead by example lah. Diorang kena jimat cermat baru rakyat ni boleh jimat cermat. Ya. Kalau pemimpin tak jimat cermat, macam mana bawah ni nak ikut? Logik lah ya. Ya. So cadangan saya lah, saya setujulah yang ahli panel daripada Majlis Belia dia cakap tadi mengenai online tu kan. Online tu bagus. Sepanjang 2 tahun itu macam dia cakap tadi memang banyak jimat cermat tu. Malang ya dah habis PKP, diorang teringin nak pergi face to face. Saya tak tahu kenapa. Macam mesyuarat khusus seminar kat jabatan kerajaan tu kan. Sebelum ni 2 tahun online okey je. Banyak jimat tau. Dah habis PKP terus nak pergi masuk pejabat balik, jumpa face to face, makan karipap, bihun, teh tarik semua tu. Membazir je. Ya.
Itulah dia kena daripada atas tu, Ustaz. Kalau boleh perkasakan online, itu ada banyak cara nak jimat-jimat ni. Saya nak fokuskan online tu aja, mantapkan lagi. Okey. So saya harap pihak pemimpin negara dengarlah apa yang saya utarakan malam ni. Ya. Mengenai isu jimat cermat, sebab topik you over malam ni mengenai belanjawan jimat cermat kan. Betul. Itulah jimat cermat please ambil apa-apa langkah yang fikiran sesuai untuk berjimat cermat lah. Saya jalankan perkasakan online tu kepada pemimpin kita ya. Okey Syakawi, that's all je. Luar perasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Ikhlas sebenarnya apa yang dilontarkan oleh Dr. Muzaffar. Tapi sebelum mendapatkan respon daripada kedua-dua tetamu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, alright. Assalamualaikum kepada dua ahli panel ni, Sakawi ya. Ya. Okey, saya nak tanya ada beberapa perkara ni. Yang pertama sekali Sakawi kan, mungkin ahli panel boleh bagi pencerahan sedikit berkenaan dengan situasi situasi kewangan negara sekarang ni. Bila agaknya dia kerajaan nak buat penuhnya subsidi bersasar. Okey. Yang keduanya berkenaan dengan sekarang ni hutang negara dah banyak sekali. Jadi boleh ke dengan belanjawan yang akan datang ni boleh mengurangkan hutang kita ataupun kita meningkatkan lagi income negara dengan FDI ke apa-apa. Okey. Yang ketiganya sekali berkenaan dengan Allah, saya lupa lah sekarang. Okey, saya rasa itu je lah sekali. Okey. Saya dah lupa satu lagi. Okey, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Tak apa Bahar, yang lupa tadi tu mungkin dalam program yang akan datang mungkin boleh panggil kami di ruang bicara dan bangkitkan semula isu yang terlupa itu. Terima kasih banyak-banyak Bahar. Jadi menarik juga sebenarnya apa yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Kita jawab nanti, tapi saya nak dapat dulu pandangan daripada Fauzi jugalah. Ini sebelum kita menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan tentang masalah yang dihadapi oleh belia ini, golongan muda khususnya ataupun graduates yang telah pun keluar daripada universiti tetapi sekarang ini masih lagi menganggur misalnya. Soal pekerjaan masih lagi menjadi isu yang cukup serius di kalangan belia-belia kita, anak-anak muda kita. Jadi bagaimana anda melihat perkara ini perlu diberi perhatian, walaupun mungkin tidak dapat mengatasinya melalui pembentangan belanjawan, tetapi sekurang-kurangnya ada langkah-langkah yang diperkenalkan dalam usaha untuk membantu golongan belia ini. Baik, saya mula-mula sebelum saya datang ke wacana ni, saya tengok kadar pengangguran secara umum. Saya tengok macam kita bincang tadi Prof, saya tengok dalam 3 ke 4% secara umum. Tapi saya terkejut dari bila Prof ni bagi tahu graduate punya unemployment almost 2 digit. Meaning kalau kata sebuah negara dia sampai 10%, I mean this critical punya isu. Tapi alhamdulillah lah dia untuk graduate. Tapi maksudnya kita boleh katakan kebanyakan golongan belia yang berkemahiran ada special orang kata dia punya kemahiran ni, dia tak dapat nak menempatkan diri dalam bidang yang dia belajar tu. Itu yang saya rasa jadi kegusaran. Sebab saya tengok pun, kalau kita tengok kan, letusan gig ekonomi, e-hailing dan e-hailing 2020 dia mencanak tinggi. Saya baca sebuah kajian di Center 2010, golongan belia yang terlibat dalam e-hailing dalam 20,000 ke 40,000 macam tu dia main di situ. Tapi 2020 dia mencanak ke 180,000. Data 2021 dia lebih kurang 145,000. So maksudnya walaupun dia menurun tapi dia dalam keadaan yang menaik. Dan kebanyakan mereka yang terlibat dalam industri e-hailing dan e-hailing, penghantar makanan dan sebagainya ini, 93% adalah golongan belia, 15 ke 30 tahun. Dan lagi terkejut kalau kita tengok mereka ini sebenarnya adalah graduate study. Bawa graduate study. Mungkin ada master, mungkin ada PhD Prof. Yang sebenarnya kemahiran untuk nak develop PhD study tu makan puluh tahun Prof. Tapi dia bawa satu orang kata satu benda yang merugikan negara lah sebenarnya. Okey, tapi macam tadi Datuk cakap kan,
bagaimana kita nak hadapi benda ni. Saya rasa it's about time lah, Prof. Sebab kalau kata kehilangan pekerjaan ni disebabkan IKS, kebanyakan industri kecil sederhana ni banyak yang senang kata gulung tikar, sekitar 2020. So banyak orang hilang kerja. So mereka yang terlibat dalam industri yang ada kemahiran-kemahiran tertentu ni tak nak perlu cari kerja. Daripada tahun 2020 yang membuka ruang seluas-luasnya adalah industri gig ni. Kan? Ada lesen, ada kenderaan, boleh buat kerja dah. So dan pada masa tu kalau kita tengok kan naratif yang dimainkan, mereka yang terlibat di dalam industri gig ni, pendapatannya sehari 300 ke 500 ringgit, sebulan boleh pergi 5 ke 6 ribu. Kalau degree study, dia masuk kerjaan, dia starting around 2008 macam tu kan. Tapi kalau dia masuk industri gig, dia boleh pergi 5 ke 6 ribu. Kalau saya pun kan 5-6 ribu gaji master student, Prof. So maksudnya sini narrative yang dimainkan. Tapi dapatan dosem terbaru-baru ni menunjukkan sebenarnya golongan yang terlibat dalam industri gig, P-hailing dan e-hailing ni hanya 11% boleh sampai RM3,000. So maksudnya keadaan sekarang dengan keadaan tahun 2020 berbeza. Sebab industri dah buka sikit-sikit kan, dan persaingan orang dalam industri gig tu. So untuk membetulkan keadaan ini, saya rasa naratif kena kita mainkan balik lah. Kita tak boleh nak tunjukkan sebenarnya gig ekonomi ni menjanjikan pada pendapatan yang lumayan. Sebab hakikatnya bukan begitu. Kadar garis kemiskinan bandar RM2,150. So kebanyakan mereka yang dalam industri P-hailing, e-hailing ni sebenarnya dalam keadaan miskin bandar sebenarnya. Tapi mungkin ialah naratif yang dimainkan dan tarikan dan sebagainya. Saya rasa itulah masa kita perlu berikan masa dalam tempoh 5 tahun, dan kita harap bajet ini boost balik IKS. Bila IKS hidup, baru ada peluang kerjaan. Dan kita mengharapkan pelaburan yang lebih besar lah. Kita terlepas banyak pelaburan tahun 2021. Google nak masuk terlepas isu kabotaj dan sebagainya. Harap panggil balik pelaburan-pelaburan besar ni, kerana pelaburan besar ini yang memberikan peluang pekerjaan kepada belia berkemahiran. Sebab kita lahirkan belia kebanyakan di Malaysia ni bukan buruh kasar, belia berkemahiran, profesional. Dan kita harap pelaburan besar dengan peluang pekerjaan lebih baik lah. Negara berpandang tinggi lah, Prof. Bila kita bercakap tentang menarik pelaburan, kita bukan saja bercakap tentang pelaburan daripada luar sebenarnya, Datuk, ya. Kita juga mengharapkan pelaburan dari domestik juga akan meningkat. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa dalam situasi yang sedia ada sekarang ini, mungkin itu dah menunjukkan satu improvement yang cukup mungkin memperangsangkan, tetapi apakah lagi yang perlu dilakukan untuk menjamin bahawa menarik pelabur-pelabur luar datang ke negara kita, dan juga menggemilangkan semula pelaburan domestik itu boleh dilaksanakan? Pertama sekali yang saya nak perbetulkan pandangan lah, bahawa bila kita katakan pelaburan, sebenarnya ini kita perlu merujuk kepada apa yang dipanggil sebagai gross fixed capital formation, iaitu pelaburan di dalam modal tetap kasar. Dan ada satu lagi jenis yang selalu kita panggil juga pelaburan, iaitu short term capital flow. Yang ini maknanya dia pengaliran modal masuk keluar dalam jangka pendek, dalam pasaran saham, pasaran bond gitu. Dan saya bila kita bercakap dengan pelaburan, selalunya kita bercakap soal gross fixed capital formation itu. Baik, tentang gross fixed capital formation tentang pelaburan ini, memang untuk jangka masa yang agak lama, kita telah mendapati bahawa kegiatan pelaburan ini agak terkebelakang. Sebab itu kalau kita lihat banyak laporan-laporan ekonomi menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia ini lebih dirangsang ataupun lebih dijana oleh private consumption. Jadi private consumption ini yang menjana pertumbuhan ekonomi. Kerana perbelanjaan pelaburan, sama ada pelaburan asing, iaitu gross fixed capital formation daripada luar negara, ataupun gross fixed capital formation daripada dalam negeri, domestik, tidak begitu memberangsangkan. Jadi ini sebenarnya memberikan cabaran kepada kita. Sebabnya pelaburan di dalam gross fixed capital formation ini, dia akan membina keupayaan kita. Jadi bermakna apabila kita kurang melakukan pelaburan seperti ini, bermakna keupayaan kita untuk terus tumbuh di masa akan datang
sudah terjejas. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa untuk tempoh jangka masa yang agak panjang juga ekonomi Malaysia ini tidak dapat berkembang dengan pantas. Sebab kita tidak membina keupayaan. Jadi bila kita katakan gross fixed capital formation ataupun pelaburan ini ialah terutamanya pelaburan di dalam machinery, di dalam digital kita katakan, di dalam pembinaan jembatan, jalan raya, dan sebagainya seperti ini. Jadi selalunya pelaburan-pelaburan seperti ini akan, kalau bagusnya, akan menggunakan teknologi terkini. Teknologi terkini ialah teknologi Internet of Things, digital ataupun artificial intelligence seperti ini kan. Jadi apabila kita kurang melakukan pelaburan-pelaburan seperti itu, bermakna elemen-elemen advanced teknologi itu kurang meresap masuk di dalam dalam struktur ekonomi kita. Jadi inilah yang menjadi cabaran kepada kita. Walaupun kita katakan kita telah menikmati banyak juga FDI yang masuk kepada kita ni, tetapi FDI yang masuk kepada kita ni daripada statistik menunjukkan masih lagi low skill labor intensive. Kurang memberikan tumpuan kepada teknologi yang high value added tadi. Maka saya rasa di dalam belanjawan kali ini, kalau kita nak membina keupayaan masa depan, maka kerajaan patutlah memberikan tumpuan juga kepada peningkatan di dalam teknologi-teknologi seperti ini. Dan kerana ini boleh membina keupayaan kita. Kita bercakap tentang belanjawan 2023, tetapi perancangan ekonomi kita menjangkau kepada 2025 untuk rancangan Malaysia ke-12, dan juga untuk 2030, kan? Dan kita lihat bahawa telah beberapa kali kita tidak dapat mencapai apa yang kita sasarkan disebabkan keupayaan kita yang tidak memberangsangkan itu. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita berehat kali terakhir dan kembali nanti. Masih lagi ada masa sebenarnya yang mungkin agak selesa untuk kita membincangkan lagi beberapa lagi persoalan yang penting bila kita bercakap tentang belanjawan 2023, dan kita juga akan cuba nanti Datuk dan juga saudara Fauzi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibagikan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini, insyaAllah. Jadi kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, terima kasih. Kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang belanjawan 2023 berjimat untuk rakyat. Dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid yang merupakan penganalisis ekonomi, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Saudara Muhammad Fauzi Fazil, iaitu Esko Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Okey, tadi menarik jugalah apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar. Kita menekankan tentang topik yang kita pilih hari ini dah, belanjawan 2023 berjimat untuk rakyat. Tetapi kalau rakyat saja diingat untuk berjimat, bagaimana dengan kepimpinan negara sendiri? Ini pun satu realiti yang harus kita hadapi sebenarnya. Jadi bagaimana Datuk melihat bagaimana kerajaan sendiri boleh berjimat cermat dalam usaha untuk membantu rakyat juga nanti untuk berjimat cermat? Pandangan saya lah, pandangan peribadi saya, perbelanjaan bagi sesebuah isi rumah ataupun seseorang tidak boleh disamakan dengan bagi keuangan kerajaan. Kerana bagi kerajaan, dia menjadikan belanjawan itu sebagai fiscal instrument, sebagai economic instrument. Bermakna ada kalanya
dia boleh design untuk mendapatkan belanjawan lebihan, ada masanya dia dapat belanjawan kurangan yang defisit, dan ada kalanya dia seimbang. Dan ini merupakan satu instrumen ekonomi untuk sebab kita katakan sebagai counter cyclical. Kalau dalam keadaan ekonomi yang macam lembab, maka apa yang kita patut lakukan ialah kita berbelanja lebih daripada kita mendapat hasil. Kalau apakah itu kita katakan berjimat? Saya tak fikir. Kalau itulah biasanya kita katakan. Jadi saya rasa dalam soal ini, dalam belanjawan, apa yang penting sekali ialah prudent, iaitu berhemah. Jadi bermakna di sini ialah dalam situasi kita yang mempunyai hutang negara yang tinggi, situasi kita yang mempunyai keuangan yang kurang memberangsangkan, bagaimana kita melakukan perbelanjaan yang berhemah ke begitulah istilahnya, iaitu kalau kita lihat bahawa dalam belanjawan selalunya kita akan membincangkan soal bagaimana kerajaan mendapatkan hasil dan bagaimana kerajaan berbelanja. Tetapi dalam soal mendapatkan hasil ini, saya difahamkan bahawa kerajaan buat masa sekarang ini tidak akan melaksanakan kembali GST misalnya. Jadi yang ini juga merupakan satu masalah, bagaimana kerajaan mendapatkan hasil untuk berbelanja. Bermakna untuk berbelanja, katakan memberi subsidi untuk menangani masalah kos hari hidup, untuk memberikan memperbaiki kesejahteraan rakyat, kerajaan mesti mendapatkan hasil-hasil negara itu dulu. Tapi saya nak sebutkan satu perkara yang saya rasa penting dengan ini. Salah satu hasil utama yang boleh dipungut oleh negara, oleh kerajaan persekutuan, selain daripada cukai-cukai tadi ataupun yang lain bukan cukai, hasil-hasil bukan cukai, ialah perbelanjaan yang berhemat, ataupun mungkin di sini dikatakan kerajaan sebagai berjimat cermat gitu, iaitu dengan mana-mana perbelanjaan yang dulu-dulunya kita dapati terlalu banyak ketirisan. Yang ini semua perlu dikawal dengan rapi supaya ketirisan ini dikurangkan secara maksimum. Maknanya kalau boleh tidak ada ketirisan sifar, gitu. Dan juga setelah itu, apabila kita melakukan sesuatu perbelanjaan, dan perbelanjaan itu juga adalah perbelanjaan yang tidak membazir, maka perbelanjaan itu akan menghasilkan kecekapan, daya kecekapan yang paling tinggi sekali. Jadi maknanya dia pada satu segi kita berbelanja secara paling efisien, dan dalam waktu kita berbelanja tu juga kita cuba sebaik-baik mungkin mengurangkan apa juga ketirasan yang ada, dan ini merupakan the main source of revenue bagi kerajaan selain daripada cukai-cukai. Maknanya ini lebih utama, saya rasa ini lebih utama dan lebih yang pertama. Bila Datuk sebut tentang perbelanjaan berhemah, ini pun sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Mungkin sebagai anak muda sendirilah, apakah secara peribadi saudara Fauzi merasakan bahawa kita bercakap tentang subsidi bersasar sebagai satu contoh yang cukup baik sebenarnya, dan ini juga perlu dilaksanakan dengan begitu berhemah sekali, supaya apabila kita sebut tentang subsidi bersasar, kita takut ianya akan tersasar daripada apa yang ingin kita capai sebenarnya. Jadi apakah anak muda juga mungkin merasakan bahawa mungkin ada golongan-golongan anak muda tertentu yang masih memerlukan subsidi sebenarnya daripada kerajaan? Kalau kita bercakap tentang subsidi, saya melihat subsidi kalau nak diberikan pun dah, kalau pandangan saya pribadi jugalah Prof, saya rasa isu pendidikan lah. Pendidikan tu perlukan subsidi, dan kita bukan bercakap hanya di luar bandar sebenarnya. Apabila Menteri Pendidikan baru naik, dan saya tengok bagus
beliau pergi ke kawasan Borneo dan pergi ke kawasan Terengganu hari tu, pergi turun dan melihat sendiri sekolah-sekolah daif ini. Tapi sebenarnya bila kita bercakap tentang subsidi dalam pendidikan ini, dia melibatkan golongan bandar juga. Banyak kalau saya di kawasan Ampang ini, kita dapat tengok banyak flat-flat kos rendah yang kadang-kadang ada yang anak-anak yang tidak bersekolah. Kalau anak, contohlah ada 3 atau 4 anak yang masuk sekolah rendah, ada anak kadang-kadang nak hantar ke prasekolah pun ialah memerlukan kos yang tinggi. Satu anak untuk masuk prasekolah pun sekurang-kurangnya 2 ke 300 tak lagi lah. 2-300 kan. Dan kita bercakap tentang golongan B40 yang tinggal di kawasan rumah kos rendah. So kalau bercakap tentang ni belia bawah 40, sekarang masih 40 lagi. So tarikh belia masih 40, akan diturunkan dalam tahun depan ke 30. So golongan belia ni kadang-kadang bila dia dalam situasi keadaan yang pendapatan tak cukup, kadang-kadang dia terpaksa menggadaikan pendidikan anak-anak prasekolah dan sebagainya. Kalau sekolah rendah tu dah ada subsidi, so yurannya tak begitu mahal dan cuma kan masih terkawal dengan buku teks dan sebagainya. Tapi prasekolah tak ada subsidi yang betul-betul orang kata apa yang boleh membantu. Kalau ada pun macam kat Jalan Selangor, dia bagi subsidi untuk anak-anak sekolah prasekolah ni yang berdaftar ni dalam RM50 sebulan kan. So kalau kosnya 300 jadi RM250 masih membebankan. So saya kalau Datuk Syakawi cakap tadi, kalau nak difikirkan untuk membantu golongan belia-belia muda berkeluarga ini, kalau boleh dibantu dari prasekolah ini, saya rasa it's unfair kalau kita nak jeopardiskan pendidikan disebabkan mak bapak dia tak mampu. Bukan kita nak salahkan mak bapak, memang dia tak mampu. Saya faham. Saya terlibat dengan pertubuhan belia, kadang-kadang kita turun ke kawasan rumah PPR ni, kesian. Kadang-kadang makan pun 2 hari sekali. Anak-anak dia kadang-kadang keadaan yang sangat menyedihkan. Dan kadang-kadang kalau makan tak cukup, ini kan lagi pendidikan. So saya mengharapkan kalau kata dapat dibantu pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya, alhamdulillah lah, kita rasa itu memadai lah buat masa yang mencabar sekarang ni. Okey, Datuk, tadi ialah kita dah sentuh tentang jimat cermat. Bahar dari Kuala Lumpur pun bercakap tentang situasi kewangan. Itu pun dah kita sentuh sebenarnya. Hutang negara juga dah pun kita sentuh sebenarnya. Tetapi apa lagi yang Datuk merasakan bahawa ialah tentang cukai-cukai yang perlu, apakah perlu cukai-cukai baru diperkenalkan dalam usaha untuk mendapat lebih memperbaiki kedudukan kewangan negara lah secara keseluruhannya. Selalunya bila kita bercakap cukai, ialah Datuk pun kata tadi, apakah GST perlu diperkenalkan semula? Ada juga urus-urus yang menyebut bahawa mungkin juga GST akan diperkenalkan semula untuk menggantikan SST. Tapi pandangan Datuk, apa lagi sos yang boleh dibentangkan dalam belanjawan ini dalam usaha untuk memperbaiki kedudukan kewangan negara? Belanjawan kali ini dia berhadapan dengan masalah pertama sekali saya nak katakan, kita bercakap soal kewangan kerajaan persekutuan, bukan kewangan negara. Jadi kewangan kerajaan persekutuan ini ialah saya katakan tadi, dia mengalami defisit yang berpanjangan. Dia mengumpul defisit tahun demi tahun. Dan salah satu daripada hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri ialah untuk mengurangkan defisit ini. Dan kalau kita lihat daripada sejarahnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, waktu era dia menjadi Menteri Kewangan, waktu itulah ketikanya kita mengalami ataupun kita menikmati surplus lebihan di dalam fiscal deficit kita. Dan kali ini dia berhadapan dengan situasi yang sebaliknya. Kita nak melihat sama ada dia dapat tak mengulangi kejayaan dia itu, iaitu dia boleh mengurangkan defisit ini sedikit demi sedikit, dan ini memakan masa kerana defisit kita ni besar. Dia dapat mengurangi defisit kita sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita dapat menikmati surplus. Mungkin dia mengambil masa beberapa tahun, dan saya rasa kalau itu yang dapat dilakukan, inilah yang kita katakan sebagai pembaharuan struktur yang nak dilakukan ni. Tetapi kita melihat daripada angka makro itu saja. Di dalamnya situ
saya nak kaitkan dengan soal subsidi ni, iaitu apabila kita hendakkan defisit ini semakin mengecil, bermakna kerajaan perlu berbelanja dengan berhemah tadi, iaitu memastikan bahawa perbelanjaan itu memberikan pulangan, perbelanjaan yang efisien, memberikan pulangan yang tertinggi, ketirisan yang sifar, begitu Jadi barulah kita dapatkan pertumbuhan yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan kalau ini dapat dilakukan oleh Perdana Menteri, ini adalah sungguh-sungguh baik untuk kita. Dan bila kita cakap soal defisit, bila kita cakap soal subsidi ini, walaupun Fauzi banyak bercerita tentang subsidi, tapi sebenarnya subsidi ini menjadi beban kepada ekonomi. Salah satu punca kepada ketidakcekapan kita ataupun kemerosotan di dalam daya saing kita, kerana kita terlalu banyak subsidi. Kita ada, maksud saya bukan subsidi pendidikan saja, tapi sini termasuklah subsidi LPG, subsidi RON 95, subsidi apa saja. Sebuah negara yang banyak sangat memberi subsidi. Sebab itu saya katakan tadi di awal apa yang saya katakan tadi, subsidi yang banyak ini memang memberikan kelebihan kepada kita, tetapi daya saing ekonomi menjadi tumpul. Jadi cabarannya ialah kalau nak mengurangkan subsidi ini adalah satu tindakan yang tidak popular. Ada ramai orang yang akan menjerit. Betul. Tapi nak lihat sama ada itu dapat dilakukan atau tidak. Okey, sayang sekali Datuk dan juga Fauzi, masa mencemburui kita sebenarnya. Walaupun banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi insya-Allah sebelum hari Jumaat nanti mungkin kita dapat bersama lagi, siapa tahu mungkin untuk bercakap tentang belanjawan 2023 ini, kerana mungkin pandangan-pandangan daripada berbagai pihak dari pelbagai perspektif juga akan kita peroleh sebenarnya. Apa pun terima kasih kepada kedua-dua tetamu yang sudi bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Juga terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Masih dong.